pun yang pertama daripada 13 itulah. Ingat tu yang pertama pada pihak sebutan, yang pertama pada pihak tuturan sahaja. Bukan bermaksud sifat yang pertama ada pada Allah, bukan. Ingat tu, jangan kita terkeliru. Yang nombor 1, sifat nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 sampai 20 tu, itu tuturan saja. Itu cakapan kita saja, letak nombor, mudah nak kira, mudah nak bilang, mudah nak hafal. Bukan bermaksud sifat-sifat Allah itu ada terdahulu dan ada yang terkemudian, seperti sifat kita. Sifat kita ni ada dahulu, ada kemudian. Mula-mula kita bersifat dengan tiada. Kemudian dengan kehendak Allah lah ciptakan kita. Daripada tiada kita berubah menjadi ada. Jadi janin dalam rahim ibu kita. Lepas tu tak ada lagi sifat pendengar, sifat perlihat, sifat ilmu, tak ada lagi. Baru sifat ada baru. Kemudian baru Allah kurniakan besarlah, makin membesar. Kemudian Allah bagi sifat hidup. Kemudian baru Allah bagi pula sifat apa, contohnya pendengaran ke contohnya. Sifat pengetahuan, sifat penglihatan, sifat kekuatan, sifat macam-macam lagi, pendengar, perlihat. Itu sifat kita makhluk baharu. Sifat makhluk ada dulu, ada kemudian. Sifat Allah semuanya qadim. Sifat Allah semuanya sedia kala. Sifat Allah tidak ada permulaan, semuanya tidak ada permulaan. Dengan sebab itu perlu kita faham, jangan terkeliru. Kalau dalam kitab Tauhid, kitab Usuluddin, dia kata sifat yang pertama, itu pada sebutan sahaja. Sebab mustahil kita nak sebut sekali 20. Nak sebut semua sifat Allah nak sebut sekali serentak, mana boleh. Tak boleh nak sebut 10 benda nak sebut sekali, mana boleh. Sebut satu-satulah. Baik, jadi dalam aturan sifat 13 ataupun sifat 30 tu, sifat 20 tu, nombor 1 wujud, nombor 2 qidam, nombor 3 waqa' tu. Itu maksud yang pertama. Sifat apa sifat yang pertama? Wujudlah. Dan sifat yang pertama, yakni daripada bilangan tu, iaitu sifat wujud. Wujud dengan dal, jangan bertukar wujub pula, dekat-dekat tu. Wujub dengan wujud, dekat-dekat, dal dengan ba. Sini sifat wujud. Waw, jim, waw, dal, wujud. Yang kita terjemahkan dengan ada. Sifat wujud yang kita ertikan dengan bahasa Melayu kita sifat ada. Ada tu sifat lah. Jadi sifat yang pertama daripada segala sifat ini, iaitu sifat ada, dinamakan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah. Sifat wujud tu, sifat ada tu, sifat nafsiyah nama dia. Boleh? Tak apa, dia tauhid yang ngaji perlahan. Sifat nafsiyah, ada tu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah tu apa? Sifat nafsiyah tu apa? Nanti dihurai. Yang tak ada buku, yang tak ada kitab, tulislah, catatlah. Yang ada kitab pun buat nota juga, supaya nanti kalau kita baca sendiri, ulang kaji sendiri, faham dah. Ngaji dekat tempat-tempat mana pun, ngaji kitab-kitab lain, bila sebut sifat nafsiyah, faham dah. Faham dekat sini, faham dah dekat tempat lain. Tak faham sini, tak faham dekat tempat lain. Sebab tu kita usaha untuk faham. Catat, tulis, ngaji sungguh-sungguh. Kerana Allah mudah-mudahan bila ngaji sungguh, Allah bagi faham cepat. Bila faham cepat boleh amal. Kalau faham cepat baru boleh amal. Kalau tak faham, amal macam mana?
Sebab tu kena usaha bersungguh-sungguh supaya Allah memberi kita kefahaman. Dan sifat yang pertama daripada segala sifat ini, yang dimaksudkan yang pertama iaitu sifat wujud, artinya ada, dipanggil nafsiyah. Apa nafsiyah ni? Nisbah kepada nafsun, nisbah kepada diri, dibangsakan kepada diri dengan makna zat, dengan makna zat. Kerana tiada melazim ia sifat ada, melainkan melazim ia ada akan zat. Okey, tak faham kita tu, maka kita huraikan insya-Allah. Baik. Jadi sifat ada tu namanya sifat nafsiyah. Okey, nafsiyah ni bahasa Arab, kita ni tak faham terjemah Melayu. Nafsiyah ni makna sifat yang dibangsakan kepada diri. Nafsi itu makna diri, zat. Ni kalau macam mic ni, bekas dia ni zat. Diri, zat, nafsun, diri dia. Sifat yang disandarkan kepada diri. Sifat yang dibangsakan kepada diri. Apa lagi kita nak dekatkan lagi kepada faham? Sifat yang nak menunjukkan diri. Sifat yang nak menunjukkan diri sesuatu, sifat yang nak menerangkan tentang diri sesuatu, sifat yang nak menceritakan tentang diri sesuatu. Itu yang dimaksudkan sifat yang dibangsakan kepada diri. Sifat yang dibangsakan kepada diri, sifat yang dinisbahkan kepada diri, itu bahasa kitabnya. Mudah bahasa kita nak fahamnya, sifat yang nak menunjukkan diri sesuatu, sifat yang nak memahamkan kita tentang diri sesuatu, sifat yang nak menerangkan tentang diri sesuatu. Kerana sifat ada tu, kerana sifat ada tu dengan diri benda tak boleh pisah. Sifat ada dengan diri benda, dengan diri sesuatu tak boleh berpisah. Diri saya tak boleh berpisah dengan ada tu. Bila ada diri saya, adalah sifat nafsiyah tadi tu. Tak boleh nak asing. Sifat ada letak tempat lain, diri saya letak tempat lain. Tak boleh. Dia melazimi. Sifat ada tu melazimi. Makna sifat ada ni tak boleh berpisah dengan sesuatu benda tu. Sifat ada tak boleh bercerai, tak boleh berasing, tak boleh berjauhan daripada sesuatu yang ada tu. Kan ni saya ada kan? Saya ada ni, abang-abang pun ada. Jadi diri abang-abang ni dengan ada tu tak boleh pisah. Padahal ada tu sifat, bukan diri abang. Ni diri kita, ni zat kita, ni tubuh badan kita. Ada tu dengan kita tak boleh pisah. Tu maksudnya sifat nafsiyah ni, sifat ada tu tak boleh berasingan, boleh berpisah dengan zat, melainkan dia berlaziman. Ada zat, adalah wujud tu. Satu lagi gini. Bila kita sebut ada sesuatu, dengan serta-merta kefahaman kita akan menuju kepada diri benda. Bila kita ada mic, ni mic ni, mikrofon ni, inilah katalah mic lah benda ni. Ada mic ni. Okey. Sekarang ni kita dah ada ilmu pengetahuan tentang benda ni. Saya tak boleh tunjuk situ. Nanti korang kena balik. Kecuali letak beg kuning. Beg kuning tak boleh letak situ. Okey, benda ni okey. Sekarang ni kita dah ada pengetahuan tentang benda ni. Kita dah ada ilmu, warnanya hitam, bentuknya begini, lepas tu ada warna kuning pula. Boleh buka, boleh tutup. Makna ilmu,
pengetahuan tentang benda ni, mic ni. Okey. Bila kita dah ada ilmu, dah ada pengetahuan, dah ada pengenalan dengan diri mikrofon ni, baik, bila saya sebut begini, walaupun mikrofon ni tak ada depan mata abang-abang, tak ada, saya kata dalam poket saya ada mic. Dalam poket saya ada mic yang hari tu, yang warna hitam tu. Mana bila saya sebut dalam poket saya ada mic, serta-merta di dalam zihin, di dalam pemikiran, di dalam pemahaman abang-abang ni, dalam hati abang-abang ni, nampak dah seolah-olah benda tu. Ada mic, makna serta-merta nampak dah, nampak dengan ilmu tadi tu, dengan kepahaman, dengan pengetahuan tadi. Saya kata dalam poket saya ada mic, serta-merta abang-abang ni nampak dah, oh yang warna hitam tu, yang bentuknya begitu, yang boleh buka, boleh tutup tu, yang dalam ni ada rongga, ada lubang tu, dan sebagainya dah, yang bersangkut paut dengan diri benda ni. Dia tak bertukar dah dengan benda lain. Sebab tu kalau salah pengenalan, salah maklumat, salah lah. Saya kata dalam poket saya ada mic, tiba-tiba abang-abang ni tak ada pengetahuan tentang mic ni tadi, tak ada ilmu, tak ada ilmu tentang mic, tak ada pengetahuan. Barangkali yang terlintas secara serta-merta dalam pemikiran abang-abang tadi benda lain. Nampak tak? Saya kata ada mic, membayangkan benda lain pula. Sebab tu pengenalan tu penting. Mengenal sesuatu tu penting. Bila kita kata ada mic, serta-merta nampak diri. Nampak diri. Ada apa? Kita buat contoh lain. Ada durian. Ada durian. Kita dah ada ilmu tentang durian. Kita dah mengenal durian. Kita dah mengenal durian. Kenal durian. Kenal dah durian tu dengan warnanya, dengan bentuknya. Bahkan kita yang dah makan durian ni, jangan kata warna bentuk, dia punya rasa pun kita dah faham. Dengan rasa dia pun dah faham dah. Makna kita dah ada pengetahuan, pengenalan tentang durian tadi. Maka bila saya sebut dalam bonet kereta saya ada durian, serta-merta dalam hati, dalam pemikiran abang-abang ni nampak dah buah durian tu. Serta kepahaman lah. Sebab itulah dikatakan sifat ada ni nafsiyah. Sebab tu dikata sifat ada ni sifat nafsiyah. Sifat yang disandarkan kepada diri benda. Sifat yang dinisbahkan kepada diri benda. Sifat yang nak menunjukkan diri benda. Sifat yang nak menceritakan tentang diri benda. Sebab tu dia panggil nafsiyah. Sifat wujud tu sifat nafsiyah. Sifat yang nak menunjukkan zat. Sifat yang nak menceritakan zat. Kerana bila kita sebut ada durian, nampak diri durian. Nampak zat durian. Tapi syaratnya kita mesti kenal lah dulu durian tu. Tak nanti kan bertukar dengan buah limau pula. Contoh abang ni tak kenal durian dengan nama je. Contohlah. Tak kenal durian ni apa benda Nama lama dah dengar. Durian. Tapi bentuk macam mana tak tahu. Warna dia macam mana tak pasti. Saya kata dalam bonet kereta saya ada durian. Apa yang ada dalam fikiran abang-abang? Silap bertukar dengan buah pisang boleh jadi. Tukar dengan buah limau. Saya kata durian. Jadi salah nampak tak? Betul tak? Saya kata dalam bonet ada buah durian. Abang tak kenal durian. Dengan nama je. Jadi, apa yang abang faham dalam diri abang tu menyalahi dengan buah durian yang ada dalam bonet tu. Tak sama. Sebab tak kenal. Bagi orang yang dah kenal buah durian, dah kenal buah durian, bentuknya, warnanya, rasanya, bila saya sebut dalam bonet ada durian, nampak durian dah. Tak salah dah maklumat. Dia tak bertukar dengan buah limau, dia tak bertukar dengan buah pisang. Sebab dia dah mengenal durian tadi. Faham tak? Baik, masalah dia sekarang ni bila kita kata ada Allah. Masing-masing kita kata ada Allah. Tak ada yang kata tak ada Allah, betul tak? Semua kata ada Allah. Baik. Waktu kita menyebut ada Allah, ada tu sifat bagi Allah. Bila kita sebut ada Allah, apa yang kita faham? Bila sebut ada Allah, apa yang kita faham tentang zat Allah tu?
Bagi orang yang dah mengetahui, mempelajari, memahami sifat-sifat yang ketentuan dengan zat Allah, bila disebut ada Allah, serta-merta ilmu dan kepahaman itu menceritakan tentang sifat yang layak dengan Allah. Bila disebut ada Allah, dia akan faham apa? Suatu zat yang adanya sedia kala, zat yang maha sempurna, zat yang tidak berjirim, yang tidak berjisim, zat yang maha suci dari sebarang kekurangan, zat yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, zat yang tidak bertempat, tidak berpihak, zat yang tidak bersangkut paut dengan masa dan waktu, zat yang adanya sedia kala dan tak binasa selama-lamanya, zat yang berdiri dengan sendiri, tidak bergantung pada sesuatu, bahkan segala sesuatu bergantung kepada dia. Ini kembali kepada kefahaman, pengetahuan tentang zat Allah. Kalau seandainya kita tidak mengenal Allah, tidak mengetahui sifat-sifat yang selayaknya dengan Allah, barangkali sewaktu kita menyebut ada Allah, kepahaman dalam hati kita, kita letakkan sesuatu perkara yang tidak layak dengan Allah. Contohnya, orang yang tak mengenal Tuhan, yang tak mengenal sifat-sifat Allah, bila disebut ada Allah, oh dia faham, segera faham ada Allah, oh yang atas langit contohnya. Nampak tak? Bila sebut ada Allah, serta-merta dia faham, oh yang kat atas langit tu. Tak sama macam orang yang ada ilmu tadi. Tak sama macam orang yang mengenal Allah tadi. Orang yang mengenal Allah, bila sebut ada Allah, dia faham bukan di atas langit. Orang yang salah mengenal Allah, yang tak ada ilmu tentang Allah, hanya tahu nama, bila sebut ada Allah, dia faham atas langit. Dah betul ke salah? Nampak tak? Sebab tu mengenal Allah tu jadi wajib. Kalau kata ada buah durian bertukar dengan buah pisang, tak ada masalah, tak merosakkan akidah kita. Saya kata ada buah durian, abang bayangkan buah yang abang faham buah pisang, tak apa, tak rosak akidah, tak jadi syirik. Tapi bila sebut ada Allah, kita meletakkan sifat yang tak layak dengan Allah, rosak akidah kita. Faham tak? Bila sebut ada Allah, oh yang ada tangan tu. Bila sebut ada Allah, oh yang ada kaki tu. Bila sebut ada Allah, oh yang ada bentuk tu. Bila sebut ada Allah, oh yang ada warna tu. Rosak tak akidah? Rosak tak? Rosak akidah. Sebab tu kita ni di sisi akidah di sunnah wal jamaah wajib ngaji, wajib kenal Tuhan, supaya tidak tersilap. Sebab masing-masing kita ni dia sebut ada Allah, masing-masing sebut ada Allah. Tapi apa yang kita faham? Kalau betul faham tak apa, yang takutnya salah faham, salah pegangan. Sebab kita ni berpegang dengan apa yang kita faham. Kita berpegang dengan apa yang kita faham, salah pegangan. Yang dia faham Tuhan atas langit, maka itulah pegangannya Tuhan atas langit. Yang dipaham Tuhan ni berbentuk, maka akidahnya Tuhan berbentuk. Itu yang dia faham. Jadi kita mengaji sifat 20 ni tujuan dia apa? Untuk nak mengenal sifat-sifat yang layak dengan Allah lah, supaya tidak bertukar dengan yang lain, supaya tidak meletakkan sifat-sifat yang tak sepatutnya dengan zat Allah yang maha suci itu. Kita tak nak belajar, mustahil kita tahu. Kita tak nak mengaji ilmu tentang sifat Allah, mustahil kita tahu. Betul tak? Dengan tak belajar tahu ke yang belajar tahu? Dengan tak belajar lebih memahami ke dengan belajar memahami? Takkan dengan tak belajar lebih faham. Takkan dengan tak belajar lebih tahu. Dengan tak belajar lebih betul, mustahil. Kita yang belajar pun payah nak faham kan? Yang tak belajar, nampak tak? Sebab tu belajar pada ain ni, belajar ilmu tauhid ni hukumnya wajib. Kecuali kita dah kenal Tuhan, tak boleh. Bila sebut Allah, faham dah apa yang layak, yang tak layak dengan dia. Tak boleh dah mengaji. Ni masalah kita tak pernah ambil tahu pun. Kita ambil tak penting pun. Pada kita tak penting pun kenal Tuhan ni. Tak penting pun Tuhan, kenal Tuhan. Tuhan ni sifat dia bagaimana, yang layak, yang tak layak dengan Allah apa dia. Pada kita tak penting benda tu. Asalkan boleh makan, boleh hidup, boleh senang, sudah. Asalkan boleh makan, boleh hidup, berbini, beranak, berlaki, berharta, dah. Tuhan tu apa yang layak dengan dia, entah, tak peduli. Tu kita. Itulah sifat kita.
Sebab tu kita tak nak mengaji. Sebab pada kita tak penting pun kenal Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Hati-hati. Tak belajar akidah ni boleh mengkafirkan kita, mensyirikkan kita tanpa kita sedar. Kita kena takut syirik kepada Allah. Kita kena takut syirik kepada Allah. Kena takut syirik kepada Allah. Jangan kata buat tak kisah. Kenapa kita bekerja? Kenapa kita bekerja? Takut miskin, takut tak ada belanja. Betul tak? Jadi dengan takut miskin, takut tak ada belanja tu yang menggerakkan kita usaha cari rezeki. Begitulah orang kalau takut rosak akidah, dia akan berusaha mencari ilmu yang boleh menyelamatkan dirinya daripada apa? Syirik. Tapi bila dalam hati kita tak ada rasa takut rosak akidah, kita tak akan usaha. Kita tak akan usaha nak ambil tahu. Pada kita tak penting pun Tuhan ni. Yang penting nikmat dia kita dapat. Yang penting nikmat dia kita dapat. Sihat, duit, pangkat, jawatan. Ni penting. Adapun dia yang memberi itu tak penting kita nak ambil tahu. Na'udzubillah min zalik. Jadi mengenal Allah Ta'ala tu wajib, mesti. Barang siapa tidak mengenal Allah, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, amalannya tidak diterima oleh Allah. Ingat baik-baik. Kita ni mati, bukan tak mati. Sekaya apa pun, pangkat jawatan kita, mati. Bila mati besok akan ditanya tentang Allah, tentang Tuhan. Macam mana kita nak jawab kalau kita tak kenal? Macam mana kita nak jawab kalau kita tak kenal? Yang menjawab pertanyaan dalam alam barzah besok bukan lidah ni, tapi amalan kita. Kalau hidupnya mengenal Allah, insya-Allah di alam barzah besok bila ditanya dia boleh jawab. Amalannya akan menjawab, Allahu Rabbi, Allah lah Tuhanku. Benda ni tak boleh hafal. Kita tak boleh hafal. Sepanjang hari 99 kali kita sebut Allah Tuhan aku, Allah Tuhan aku, Allah Tuhan aku, Allah Tuhan aku, Allah Tuhan aku. Pergi kerja balik kerja buat wirid. Allah Tuhan aku, Allah Tuhan aku. Dalam kubur tak boleh jawab. Kalau sekadar kita duduk begitu. Kena kenal Tuhan tu. Apa maksud kenal Tuhan? Ulama kata apa kenal Tuhan ni? Maknanya kita mengetahui apakah sifat yang layak dengan dia, yang tak layak dengan dia, yang mustahil bagi dia. Itu maksud mengenal Allah. Sekarang ni masalahnya kita dah kenal ke belum? Kita dah tahu ke belum? Dah mengaji ke belum? Dah faham ke belum? Belum. Bila belum wajib wajib mengaji. Kerja. Itu cerita kerja. Ini cerita ibadah. Ini cerita nak balik mati ni. Ini kursus kematian. Yang kita belajar ni tuan-tuan, kursus kematian tuan-tuan. Nak mati ni ada kursus. Tak ada ilmu, susah kita besok mati. Antara benda yang akan ditanya besok tentang ketuhanan kita. Kita waktu hidup tak pernah ambil tahu pun tentang ketuhanan. Dah macam mana kita nak jawab? Maka wajib bagi setiap mukallaf mengenal Allah Ta'ala seperti yang dikatakan dalam kitab-kitab Usuluddin. Maksud mengenal Allah itu kita mengetahui, memahami dan mengiktikadkan sifat-sifat yang ketentuan dengan Allah. Apa sifat ketentuan dengan Allah? Bila sebut Allah, apa sifat yang ketentuan dengan dia? Apa dia? Ketunggalan, tu saja. Satu je sifat dia. Apa lagi? Bila sebut Tuhan, apa sifat yang wajib ada pada dia? Kalau kita tak tahu macam mana? Kalau kita tak tahu macam mana semayang kita? Macam mana ibadah kita? Jadi dalam kitab-kitab Usuluddin ni semua ada, semua diajar. Cuma kita ni tinggal nak mengaji je. Ulama dah siap susun dah dalam kitab tu A to Z, semua ada dah. Cuma kita nak ngaji je. Ulang, ambil tahu. Ni fardu ain ni bukan fardu kifayah. Banyak kita sangka kita dah lepas fardu ain.
Kalau ni tak lepas lagi, tak tahu lagi, tak lepas fardu ain lagi. Fardu ain tu luas. Okey, faham insya-Allah. Tak faham tak apa. Ngaji ni kena ulang-ulang, bukan sekali. Pas ngaji lagi, pas ngaji lagi, pas ngaji lagi macam tu. Sampai mati kita. Macam cari duit lah. Pas cari. Sampai mati cari duit. Cari duit sampai mati. Ilmu tak payah cari. Ilmu nanti lah. Duit nak kena pakai. Ilmu tak pakai. Ibadat ikut belasah aja, ikut suka hati lah. Kita ni jangan sombong hidup. Jangan sombong. Kata ulama, orang yang sombong antara sebab kita tak nak belajar, sebab kita sombong. Sombong dengan Allah. Kita berasa amalan kita betul walaupun kita tak ambil tahu. Kita perasan amalan kita betul walaupun tak nak ambil tahu. Amalan kita betul dan diterima oleh Allah dengan kita tak ambil tahu. Inilah sifat yang menjadikan kita tak nak belajar. Antara lain penyakit hati kita apa? Penyakit ujub, perasan pandai, perasan faham, perasan dah kenal Tuhan. Itu yang membuatkan kita tak ada usaha nak belajar, nak mengaji. Tak ada risau tak belajar. Risau tak ada duit, risau tak kaya, risau tak mewah. Risau anak bini kita tak selesa hidup, tapi kita tak pernah risau macam mana nasib kita dan anak bini kita kalau tak ada ilmu. Kita tak pernah risau nasib kita dan anak bini kita kalau amal kita tak diterima oleh Allah. Kita tak pernah risau tentang benda. Na'udzubillah min zalik. Sebab apa? Kerana kecintaan tentang dunia itu dah mencengkam diri kita. Cintakan dunia itu, penyakit cintakan dunia itu dah cengkam hati kita. Sampai tak ada kerisauan tentang akhirat dah. Na'udzubillah min zalik. Baik. Tu sifat nafsiyah, sifat ada tu, sifat nafsiyah, sifat yang disandarkan kepada zat. Kerana bila sebut ada Allah serta merta di dalam diri, dalam hati, dalam fikiran kita, serta merta memahami tentang sifat-sifat yang ketentuan dengan zat Allah Ta'ala. Contohnya bila disebut ada Allah, serta merta kita faham zat yang tidak serupa dengan segala sesuatu. Bila sebut ada Allah, serta merta kita faham zat yang bukan jenis jirim dan jisim. Bila sebut ada Allah, zat yang tidak bertempat walau di mana-mana tempat, yang maha suci dari tempat atas bawah kiri kanan dalam luar. Bila sebut ada Allah, bukan di langit tempatnya. Jadi kalau kita tak ada ilmu tentang zat Allah, bila sebut ada Allah, atas langit. Bila berdoa, apa? Ya Allah, panjangkanlah umur. Ya Allah, panjangkanlah umur, murahkanlah rezeki. Sambil-sambil berdoa, sambil-sambil faham yang dia ni minta kepada Tuhan yang sedang ada di atas lah. Na'udzubillah min zalik. Duk tak datang ya Allah, sambil-sambil minta tu, sambil sebut ya Allah tu ni yang atas langit. Habis dah ya Allah. Lepas tu suruh ngaji akidah kita. Kalau tak nanti kita terikut pahaman-pahaman yang merosakkan akidah, i'tiqad Tuhan bertempat. Kita ahli sunnah wal jamaah, bukan akidah kita Tuhan bertempat. Bertempat tu makhluk, bertempat tu dah menyamai makhluk. Makhluk ni bertempat, maka Allah maha suci dari bertempat. Makhluk berwarna-warni, Allah maha suci dari berwarna-warni. Makhluk berbentuk, Allah maha suci dari berbentuk. Faham tak? Kalau kita berbentuk, Tuhan berbentuk, sama ke lain? Sama. Kita bertempat, Allah bertempat, sama ke lain? Apa hukum menyamakan Allah dengan sesuatu? Tapi ramai je yang i'tiqad macam tu, Tuhan atas langit, Tuhan atas langit. Suruh ngaji tak mau. Sombong, tak nak ngaji.
Jadi yang salahnya kita besok, yang menyesalnya kita besok. Orang yang menyamakan Tuhan dengan sesuatu ni syirik, kafir. Kalau mati dalam keadaan begitu, akidahnya habis. Auzubillah. Ngaji kita. Jangan terlalu fikir tentang dunia pagi, petang, siang, malam gitu. Pikiran hati kita tak pernah risau tentang ibadah, tentang akhirat. Yang kita risau kesusahan dunia. Tak pernah risau tentang kesusahan mati, kesusahan sakaratul maut, kesusahan dalam kubur. Tak tahu berapa puluh tahun, ratus tahun kita ni akan duduk dalam kubur. Kalau lambat kiamat, lambatlah kita dalam kubur. Katalah 1000 tahun lagi kiamat. 1000 tahun kita dalam kubur. 1000 tahun duduk dalam kubur. Kalau senang tak apa dalam kubur. Kalau kita amal tak cukup, macam mana nasib kita dalam kubur? Berselisih tulang rusuk kita dihimpit oleh kubur, oleh bumi. Kubur kita jadi lubang-lubang neraka macam mana? Kalau kubur kita jadi taman-taman syurga, tak apa. Saujana mata memandang, duduk beristirahat macam pengantin malam pertama dalam tu. Bersenang-senang, berehat. Tapi kalau kubur kita tu jadi apa? Lubang-lubang neraka, macam mana kita? Kita tak pernah risau tentang benda tu. Yang kita risau, rumah kita sempit, kita risau. Rumah kita sempit, kereta kita sempit, ini kita risau. Tapi kita tak pernah risau kalau kubur kita Allah sempitkan besok. Macam mana anak bini kita kalau kuburnya disempitkan besok oleh Allah? Tak pernah fikir pun gitu. Tak ada masa nak fikir. Sebab terlalu sibuk memikirkan tentang dunia. Sampai tak ada ruang nak masuk akhirat. Na'udzubillah. Itu penyakit cintakan dunia. Penyakit cintakan dunia. Dan yang 5 kemudian daripada sifat salbiyah yang 5 selepas daripada sifat wujud, yang mana 5? Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamu ta'ala bi nafsih. 5 sifat daripada wujud tu dipanggil apa pula? Sifat salbiyah namanya. Sifat salbiyah. Qidam artinya sedia kala. Apa maksud sedia kala? Sifat salbiyah tu apa pula? Okey, kita baca dulu kan, kita hurai. Dan 5 kemudian daripada sifat wujud tu dipanggil sifat salbiyah. Dan makna salab ataupun salbun itu nafi, makna menidakkan. Kerana tiap-tiap satu daripada 5 sifat ni menafikan kekurangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah yang 5 ni, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadith, qiyamu ta'ala bi nafsi, dan wahdaniyah. Baik, kita terang satu-satu. Okey, yang pertama daripada 5 dipanggil sifat qidam. Qidam bahasa Arab, terjemah Melayu artinya sifat sedia kala. Okey, kita dah faham ke belum maksud sedia kala tu? Ini yang nak dihuraikan dalam kitab tauhid ni. Kita kata Allah Ta'ala bersifat sedia kala. Allah bersifat qidam. Allah bersifat sedia kala. Apa yang kita faham dengan maksud sedia kala Allah? Lama dah kita sebut Allah sedia kala. Lama kita sebut Allah tu sedia kala dah. Allah tu sedia kala dah. Apa maksud? Apa yang kita faham? Ke salah faham? Apa maksud sedia kala? Kalau kita tak faham, macam mana pegangan kita? Kita kata Allah sedia kala, tapi kita tak faham sedia kala tu apa. Jadi macam mana pegangan kita? Kita berpegang pada sesuatu yang kita tak faham. Tak faham. Sebab tu suruh ngaji ni nak suruh faham. Ramai orang kata sedia kala ni makna apa? Dah lama. Pernah tak dengar orang cakap Allah dah lama dah ada? Biasa tak? Pernah dengar tak orang cakap macam tu? Allah sedia kala, Allah dah lama dah ada. Allah dah lama ada. Dengan muka-muka sekali, berkerut muka. Allah dah lama dah ada. Kalau dah lama salah faham tu. Kalau sedia kala yang kita faham Allah dah lama ada, salah faham kita. Dah lama ada itu sifat makhluk.
Dah lama ada ni menunjukkan kepada sesuatu yang asalnya tiada, kemudian diciptakan, dan daripada mula dia diciptakan sampai sekarang dah makan masa waktu yang panjang. Itu panggil dah lama ada. Itu ke yang kita faham? Itu ke yang kita faham waktu kita sebut Allah sedia kala? Itu ke yang kita faham? Kalau itu yang kita faham, rosak akidah kita. Kerana dah lama ada tu sifat makhluk, bukan sifat Allah. Dah yang betulnya mana? Yang betulnya maksud sedia kala ialah tidak ada permulaan. Itu maksud sedia kala. Tak mengaji mananya tahu. Tak mengaji mananya nak tahu. Kat kedai kopi tak ada makna kawan-kawan kita nak sembang pasal ni. Ada kedai kopi lepak makan reti canai. Nak tahu tak Allah tu sedia kala. Allah ni tak ada permulaan bagi adanya, tak sama macam kita ni baharu. Ada kedai kopi lepak sembang dengan kawan tu. Barangkali malaikat kawan kita. Nak dengar sini lah dia. Majlis ilmu. Bila tak nak majlis ilmu, takkan dengar sampai bila-bila. Tak dengar sampai bila-bila, salahlah faham sampai bila-bila. Sampai ke mati salah faham tentang Tuhan. Tapi sebut hari-hari. Jadi contohnya sedia kala tadi dengan makna apa? Tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Itu maksud sedia kala Allah. Boleh? Sedia kala tu maknanya apa? Tiada permulaan. Bukan dah lama bukan dah lama ada. Dah lama ada sifat kita. Dah lama ada sifat kita, sifat alam ni. Contoh kita kata alam ni dah lama ada dah. Alam ni sedia kala ada dengan makna dah lama ada. Betul. Tapi kalau alam ni kita kata, kalau Allah tu kita kata Allah dah lama ada, salah faham kita. Kerana dah lama ada tu sifat makhluk, bukan sifat bukan sifat Allah. Wajib kita boleh membezakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Wajib boleh beza. Bukan tak tahu beza pun tak apa. Wajib boleh beza. Selagi tak boleh bezakan sifat makhluk dengan sifat Allah, wajib mengaji. Tak boleh berhenti mengaji. Berhenti mengaji berdosa. Tak mengaji hukumnya apa? Haram. Meninggalkan ilmu yang wajib hukumnya haram. Jangan kita ingat kita dah selamat. Tak minum arak, tak buat benda-benda haram. Minum arak dah, haram minum arak ni. Aku tak nak minum arak sebab haram. Berjudi, tak mau berjudi, haram berjudi. Aku tak nak berjudi. Apa lagi? Zina, aku tak nak berzina, haram berzina. Sedar tak kita tak mengaji fardu ain hukumnya haram juga? Sedar tak kita tak mengaji fardu ain hukumnya haram juga? Benda wajib bila ditinggalkan jadi apa? Haram. Jadi jangan kita ingat kita tak ada buat benda haram. Jangan kita ingat kita tak ada buat benda haram. Ya, benda haram tu banyak. Bahkan benda haram ni Allah suruh tinggalkan semua. Semua, bukan tinggal separuh-separuh. Ada 5 benda haram contoh. 5 wajib kita minum arak pun jangan, berzina pun jangan, berjudi pun jangan, merompak pun jangan, membunuh pun jangan, tak mengaji pun jangan. Sebab tak mengaji pun hukumnya haram. Jangan kita ingat kita tak minum arak, tak berjudi, aku tak ada buat benda haram. Yang buat benda haram puak-puak minum arak, berjudi, aku tak ada. Sebab tu penting kita belajar. Dalam majlis ilmu Allah akan sampaikan kepada kita macam-macam benda, Allah akan bagi tahu kita. Cuma tok guru kita tu asbab sahaja. Hakikatnya Allah yang nak memberitahu kepada kita kerana Allah sayang kepada kita. Allah tak nak kita tersilap dalam ibadah. Jadi tuan-tuan jangan nampak saya tak ada apa-apa, kita sama je. Baca kitab ni asbab je. Sebenarnya apa yang sampai pada telinga dan hati tuan-tuan tu semuanya daripada Allah yang nak menyampaikan, Allah yang nak mengingatkan kita. Khususnya saya sendiri. Supaya kita berhati-hati dalam ibadah. Ibadah ni bukan benda main-main. Ibadah bukan benda seronok-seronok. Ibadah ni benda besar. Benda yang azim, benda yang besar. Benda yang penting. Jadi jangan buat
Jangan buat main-main dengan ibadah kita. Kena bersungguh, ambil tahu. Takut salah cara ibadah kita. Cara kita mentaati Allah tu takut salah. Sebab itulah kita ni diwajibkan belajar. Sebab tu Nabi kata menuntut ilmu tu fardu. Semayang fardu lain, puasa fardu lain, tutup aurat fardu lain, ngaji fardu ain fardu lain. Jadi semua fardu kena buat. Fardu tak boleh pilih-pilih. Mana boleh pilih-pilih benda fardu? Cari nafkah pun fardu kena buat. Menuntut ilmu pun fardu kena buat juga. Jangan pilih cari nafkah saja. Menuntut ilmu tak nak. Ngajilah kita. Mudah-mudahan nanti Allah bagi kita senang dunia, senang akhirat. Senang dunia sebab kita bekerja. Senang akhirat sebab ilmu dan amal kita ada. Kalau tak nanti senang dunia je lah. Pun tak senang juga kita. Kaya-kaya kena bayar elektrik kat kita. Ada orang kaya puri dia kena bayar kat susah jugalah sebenarnya kita ni. Yang senang tu dalam syurga besok. Tak ada bayar apa-apa, free je semua. Tu Qudrah Qidam sedia kala. Maksud sedia kala ni tidak ada permulaan. Makna kita menafikan permulaan. Itu maksud salbiyah tu. Salbi tu makna menidakkan perkara yang tidak layak dengan Allah. Sedia kala sifat salbiyah. Sedia kala dengan makna apa? Tidak ada permulaan. Makna ada permulaan tu kita nafikan. Tidak ada permulaan bagi Allah ataupun tidak baharu. Menafikan sifat baharu. Sifat baharu tu sifat kita. Sifat baharu sifat kita makhluk. Apa maksud baharu? Ada permulaan. Kita ni semua baharu. Apa maksud baharu? Ada permulaan. Maka kita ni baharu. Allah tidak baharu. Faham tak? Allah tidak baharu. Tidak baharu itulah maksud sedia kala. Jadi bila sebut Allah, faham dah. Oh, zat yang sedia kala. Zat yang tidak ada permulaan. Betul lah kepahaman dia begitu. Dia sebut Allah ada permulaan. Salah lah. Kemudian baqa'. Baqa' Melayu kata apa? Kekal. Allah bersifat kekal. Allah Tuhan yang maha kekal. Apa yang kita faham dengan kekal Allah Ta'ala? Pun dah lama juga ada. Allah kekal. Apa maksud kekal? Lama lagi ada. Salah kalau macam tu. Tidak ada kesudahan. Tidak menerima kebinasaan. Itu maksud kekal. Tapi kalau kita tak mengaji, kita faham kekal Allah ni lama lagi ada. Lama lagi ada. Sifat makhluk bukan sifat Allah, lama lagi ada. Syurga contohnya. Kekal syurga. Tapi bukan seperti kekalnya Allah. Kekal syurga menerima binasa. Kekal Allah tidak menerima binasa. Kekal syurga tu sebab Allah kehendak nak mengekalkan. Walhal diri syurga dan diri neraka tu terima binasa. Kalau Allah nak binasakan, sebab benda baru. Allah bukan benda baru. Sebab tu perbezaan antara kekal Allah dengan kekal makhluk. Kekal makhluk dengan makna lama masa. Kekal Allah dengan makna tidak tidak menerima binasa selama-lamanya. Tu dia sifat salbiyah. InsyaAllah nanti 3 lagi kita sambung akan datang. Mudah-mudahan. Dia tauhid tak boleh laju-laju. Dia kena banyak hurai gitu. Nak kena faham slow-slow. Tak apa, asalkan mengaji. Perlahan tak apa. Asalkan mengaji. Jangan tak mengaji. Itu je. Mengaji tak apa, slow-slow. Jangan tak mengaji langsung. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina ma yakutubun wa dzakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Ya Karim, Antullah. La wala quwwata illa billah.